الفاتحة إلى حضرة الحبيب المصطفى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين، ثم إلى أرواح أزواجه وأهل بيته وذرياته، وإلى سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين سيما إمامنا الشافعي ومقلديهم في الدين، وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحققين والقراء وأئمة الحديث والمفسرين وساداتنا الصوفية المحققين، وخصوصا إلى روح صاحب هذا الكتاب وأصوله وفروعهم وما ينتسب إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح علمائنا وأولادنا ومشايخنا ووالدينا ومشايخكم وجميع المسلمين والمسلمات. شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل واجعلنا من عبادك الصالحين. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه ومرضاته وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana pada malam ini Allah Subhanahu wa taala masih memberi kesihatan yang berpanjangan kepada kita semua. Diberi peluang untuk kita meneruskan kembali muzakarah kita, perbincangan kita di dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'abdi li Maulah, bagi karangan Al-Alim Al-Allamah Al-Syekh Muhammad Samir bin Syekh Salim bin Sumir Al-Hadrami Al-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu wa nafa'ana Allah bi'ulumihi wa ulumi masyayikhina fid darain amin. Pada fasal yang ke-16, faslun furudut tayammumi khamsatun. Kita telah bicarakan pada minggu lepas dan juga minggu-minggu yang sebelumnya mengenai tentang sebab-sebab diharuskan untuk bertayamum. Kemudian kita bicarakan tentang syarat-syarat bagi mengesahkan tayamum. Kemudian kita masuk pada malam ini perbahasan yang selanjutnya, nak cerita tentang rukun-rukun bagi tayamum. Musannif ibaratkan dengan furudut tayammumi khamsatun. Furudu iaitu fardu-fardu bagi tayamum ada 5 perkara. Sebagaimana yang telah kita nyatakan, istilah yang diguna pakai di dalam kitab fiqh, fardu dan juga rukun membawa makna yang sama, iaitu perkara yang mesti kita laksanakan dalam sesuatu ibadat, yang mana ianya merupakan juzuk ataupun bahagian daripada ibadat tersebut yang tidak sah tanpa ada perkara tersebut. Maka fardu dan juga rukun samalah dalam perbahasan metodologi dalam kitab fiqh. Yakni rukun-rukun di dalam tayamum itu ada 5 perkara. Pertama yang dinyatakan pada kata musannif, al-awwalu naqlut turabi. Rukun yang pertama iaitu memindahkan debu tanah, iaitu ada perpindahan debu tanah. Yakni ada perbuatan memindahkan debu tanah. Maklum bahawa kita memindahkan debu tanah ke tapak tangan kita dengan kita tepukkan kedua-dua tangan kita ke tanah yang berdebu sebanyak 2 kali. Satu tepukan untuk disapukan kepada muka dan satu tepukan yang kedua untuk kita sapukan pada tangan. Yakni mesti ada perbuatan memindahkan debu tanah. Jadi bila kata perbuatan, kalaulah sekiranya kita letak tapak tangan, kita tahan angin. Biasanya sekarang di Mesir ada ribut pasir sekarang. Yakni ada ribut debu. Jadi kalaulah ditahan tangan dia menahan angin yang bertiup yang membawa debu, kemudian debu tadi lekat pada tangan kita tersebut,
Adakah ia memadai untuk kita gunakan untuk tayamum dan menyebabkan tayamum kita sah? Maka ulama menyatakan sah. Kerana itu merupakan ada perbuatan memindahkan debu tanah tadi ke tangan kita untuk kita pindahkan kepada anggota tubuh badan. Ini perbuatan tersebut tidak disyaratkan mesti perbuatan kita sendiri. Sebagaimana telah kita nyatakan pada minggu lepas, bahawa boleh jadi dan juga sah kalaulah pemindahan debu tanah tadi dilakukan oleh orang lain. Contoh kita sakit, kita tak larat nak menggerakkan anggota tubuh badan kita, maka berhajat kepada orang lain untuk tolong kita bertayamum, maka sah, tak ada masalah kerana ada perbuatan. Dan yang lebih hebat lagi, kita tak buat apa-apa tapi debu datang ke tapak tangan kita melalui tiupan angin misalnya, maka dibolehkan dan hukumnya adalah sah, tak ada masalah kerana ada perbuatan pemindahan debu daripada tempat dia kepada tapak tangan kita dan juga kita pindahkan kepada muka. Itu rukun yang pertama lah, memindahkan debu tanah. Bilangan tepukan tadi sebagaimana kita nyatakan pada minggu lepas lah, tidak semestinya 2 kali. Boleh jadi tidak rata dengan 2 tepukan tersebut, maka boleh ditambahkan dengan beberapa kali yang lain. Cuma kalaulah hasil tepukan tadi dengan 1 kali tepukan sahaja, itu tidak memadai, kerana warid dalam beberapa hadis yang banyak menceritakan bahawa Nabi SAW bila mana Nabi bertayamum, Nabi gunakan dua tepukan. Baik. Kemudian rukun yang kedua, kata musannaf, ats-tsani an-niyah. Rukun yang kedua, mestilah kita berniat. Sebagaimana kita telah maklum, hadis yang diceritakan oleh baginda Nabi SAW, innamal a'malu binniyati. Maka berdasarkan hadis tersebut, disyaratkan bahawa untuk kita melakukan ibadat tayamum mesti kita kena niat, dan ia merupakan satu rukun. Kemudian perbahasan niat di dalam perbahasan tayamum, kita ada 3 darjat. Ada 3 darjat dalam perbahasan tayamum. Kerana perbahasan tayamum ini kita bukan niat untuk mengangkat hadas. Kerana hadas tidak terangkat dengan tayamum, kerana tayamum merupakan gantian bagi wuduk dan juga mandi wajib. Maka tayamum tersebut tidak mengangkat hadas. Dia hanya mengharuskan atau membolehkan untuk kita melakukan ibadat sembahyang. Jadi cara kita nak niat di dalam tayamum ada 3 cara lah, dan 3 martabat. Sekiranya kita gunakan martabat yang pertama, martabat yang tinggi, maka terkandung di bawahnya beberapa martabat yang di bawah. Kemudian kalaulah kita gunakan martabat yang kedua, iaitu martabat yang pertengahan, maka terkandung perkara yang di bawah dia. Ada pun perkara yang di atas dia kita tak boleh nak laksanakan. Kemudian martabat yang ketiga, martabat yang paling bawah, kalaulah kita gunakan martabat ini, maka perkara yang di atas dia 1 dan 2 kita tak boleh laksanakan. Apa martabat dia? Martabat yang pertama, kita niat tayamum untuk mengharuskan fardu solat ataupun nak mengharuskan fardu tawaf. Jadi kita ada niatkan fardu tawaf ataupun fardu solat. Jadi apabila kita berniat untuk mengharuskan fardu solat ataupun fardu tawaf, maka terkandunglah di bawahnya untuk kita laksanakan fardu sembahyang dan juga beberapa perkara sunat yang terkandung di bawah dia. Kita nak boleh untuk solat sunat, tak ada masalah. Dan juga kita boleh nak membaca Al-Quran, nak solat sunat, solat tawaf. Boleh juga kita nak membaca Al-Quran, tak ada masalah. Kerana perkara tadi martabatnya lebih rendah daripada fardu sembahyang. Itu martabat yang pertama. Martabat yang paling tinggi dalam kitab Arabnya disebutkan sebagai martabatul ulya. Kemudian ada martabat yang pertengahan, iaitu martabatul wusta. Iaitu seseorang itu niat tayamum untuk mengharuskan sembahyang ataupun mengharuskan sunat sembahyang, ataupun mengharuskan tawaf ataupun mengharuskan sunat tawaf. Jadi level dia lebih rendah berbanding level yang pertama. Level pertama kita niatkan untuk mengharuskan fardu solat ataupun fardu tawaf. Yang kedua ni mengharuskan sunat solat ataupun sunat tawaf, ataupun solat janazah, atas pendapat Imam Romli.
Jadi bila mana kita menggunakan martabat yang kedua, iaitu untuk mengharuskan solat yang sunat, maka kita tidak boleh menggunakan tayamum yang kita gunakan niat tersebut untuk kita laksanakan solat fardu. Kerana kefarduan sembahyang lebih tinggi martabatnya berbanding sembahyang yang sunat. Jadi ini martabat yang kedua, hanya terkandung di bawahnya untuk kita laksanakan sembahyang yang sunat. Bolehlah kita nak baca Quran, nak sentuh Al-Quran, kita boleh nak tawaf sunat, boleh kita nak solat jenazah, tak ada masalah. Kerana martabat dia wusta, pertengahan. Kemudian kita ada martabat yang ketiga, martabatul adna, martabat yang rendah. Iaitu kita niat tayamum untuk mengharuskan misalnya menyentuh Al-Quran. Jadi menyentuh Al-Quran dia martabatnya lebih rendah berbanding kita solat fardu dan juga sembahyang yang sunat. Jadi apabila kita niat dengan martabat yang ketiga, kita hanya boleh melaksanakan ibadat yang rendah. Tidak boleh kita laksanakan solat dan juga tawaf. Jadi kalaulah kita gunakan martabat yang ketiga, kita tak boleh nak lakukan ibadat solat dan juga ibadat tawaf, sama ada fardu solat ataupun sembahyang yang sunat. Begitu jugalah tawaf yang sunat dan juga tawaf yang fardu, tak boleh kalaulah kita menggunakan martabat yang ketiga. Jadi niat itu memainkan peranan di dalam tayamum, kerana tayamum tidak mengangkat hadas, ia hanya mengharuskan ibadat solat dan juga ibadat yang lain. Itu rukun yang kedua lah. Kemudian kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, kata pengarang, ats-tsalisu mashul wajhi. Rukun yang ketiga iaitu menyapu muka. Yang ni kita menyapukan debu muka kepada seluruh muka lah. Sebagaimana kita telah nyatakan pada perbahasan wuduk hari itu, kita ada had muka, iaitu daripada manabiti sya'ri, kemudian di bawah dagu dan juga pada hujung daripada pangkal telinga ni dan hingga sini. Maka itu adalah had muka. Maka kita menyampaikan debu tanah kepada muka kita. Itu rukun yang ketiga. Cuma para ulama menyatakan tidak wajib untuk kita sampaikan debu ni kepada tempat tumbuh rambut. Akar rambut tu tidak wajib, sebagaimana di dalam perbahasan wuduk. Adapun wuduk wajib kita sampaikan air kepada akar kulit rambut ni lah. Walaupun nipis, dia kena sampaikan. Tetapi dalam perbahasan tayamum, kita tidak syaratkan untuk kita sampaikan debu tadi tu kepada akar rambut. Walaupun rambut ataupun bulu yang ada di muka kita ni nipis. Contohnya janggut saya ni nipis lah. Jadi debu yang kita gunakan untuk tayamum tidak perlulah kita gosok sampailah kena ke dalam akar rambut kita. Tak perlu. Tidak disyaratkan. Kerana ada masyakkah di situlah, kesusahan untuk kita sampaikan. Dan tayamum ni bukan macam wuduk dengan maksud kita memang kena gosok begitu, tidak. Dia hanya memadai untuk kita sampaikan debu tadi kepada anggota tayamum. Itu rukun yang kedua lah. Kemudian rukun yang keempat, kata musannif, ar-rabi'u mashul yadaini ilal mirfaqaini, iaitu menyapu kedua tangannya hingga ke siku. Iaitu selepas mana kita sapu muka, kemudian barulah kita sapu tangan lah. Iaitu menyapu kedua tangannya hingga ke siku. Ini merupakan pendapat kaul jadid dalam mazhab Imam Syafi'i. Adapun menggunakan pendapat qadim, itu memadai hanya sampai kepada pergelangan tangan sahaja. Dan itu merupakan ikhtiar bagi Imam Nawawi rahimahullahu subhanahu wa ta'ala. Cuma pendapat tersebut boleh digunakan pakai sekiranya ada keadaan-keadaan terdesak yang mana dibolehkan dalam bidang fatwa lah, tak ada masalah. Cuma pendapat yang digunakan pakai muktamad mengikut kaulul jadid, iaitu mesti menyapu kedua tangannya hingga kepada siku. Jadi cara dia ialah kita tepukkan tangan kita ke tempat debu tanah. Contohnya ada debu tanah di depan kita ni, kita tepuk. Kemudian tapak tangan kita ni dipenuhi dengan debu. Maka cara dia macam mana? Kita letakkan tapak tangan kiri kita di bawah zahir ataupun depan tangan kanan kita, kemudian kita alurkan ke sampai siku, kemudian kita naikkan sehingga ke sini tanpa kita menyentuh tapak tangan kita, kerana di sini ada debu yang lain. Kemudian debu yang ada di tapak tangan yang kanan kita letakkan pada tangan kita yang kiri, kemudian kita alurkan
naik kemudian habiskan di sini. Kalau kita habiskan, kita kenakan kepada tapak tangan di sini, maka debu tanah yang ada pada tangan kanan kita tak boleh nak guna dah. Dia jadi musta'mal. Maka berhajat kepada tepukan yang selanjutnya untuk kita gunakan pada tangan kiri kita. Jadi cara tu kena pandai supaya tak jadi debu yang musta'mal. Kemudian tengok, contoh saya pakai cincin, maka wajib untuk kita buangkan cincin tersebut. Begitu jugalah ada jam tangan. Kerana kalaulah kita bertayamum menggunakan cincin yang masih ada pada tangan kita ataupun pada jam yang ada pada tangan kita, debu tadi tidak sampai kepada anggota yang berada di bawah tadi. Dia berbeza dengan air. Air ni dia boleh mengalir. Akan tetapi kalau kita gunakan debu pada tayamum, debu dia tidak mengalir. Jadi berhajat kepada kita buang perkara-perkara yang menghalangkan debu kena kepada anggota tubuh badan kita tadilah. Maka kita kena buang, kemudian kita alurkan di sini, kemudian habiskan. Kemudian di sini makluf lah, tak perlu dicerita panjang lah, makruf semua. Benda tadi mudah sahaja. Kemudian rukun yang kelima, al-khamisu at-tartibu bainal mashataini. Rukun yang kelima, tartib antara kedua sapuhan tersebut. Yang ni mesti berturutan. Tertib lah. Tidak boleh langkau. Iaitu kita sapu muka kita dahulu, kemudian barulah kita sapu tangan. Cuma sekiranya seseorang itu dia sapu tangan dulu, kemudian baru dia sapu muka, maka apa yang sah? Yang sah hanyalah sapu muka sahaja. Yakni dia wajib mengulangi balik sapuan untuk tangan dia. Contoh dia guna, tepukan pertama dia guna tangan dulu. Kemudian tepukan kedua guna untuk muka. Maka yang sah hanya untuk yang muka. Wajib untuk dia ulang balik sapuan untuk tangan dia. Kerana tidak ada tertib antara dua anggota tersebut. Maka disyaratkan mesti ada tertib antara dua sapuan tersebut. Kemudian dalam kitab Ustaz Muhammad Mahathir Jul, dia nyatakan kenapakah tayamum untuk wuduk ni sama dengan tayamum untuk janabah, iaitu untuk mengangkat hadas besar. Seolah-olah sama. Kalau kita mandi kan, dan juga mandi dan juga wuduk. Ada perbezaan, kita wuduk untuk hadas kecil, maka kita sapu, kita basuh ataupun sapu anggota tertentu sahaja. Kemudian hadas besar kita mandi, yakni seluruh tubuh badan. Ada perbezaan di situ melihat kepada hadas kecil dan juga hadas besar. Maka berbezalah kita sapu dan juga basuh anggota kita. Tetapi dalam bab tayamum sama sahaja. Untuk orang yang orang yang ada hadas kecil dan juga orang yang ada hadas besar, sama kita guna tayamum, iaitu dua anggota sahaja, muka dan juga dua tangan. Kerana apa? Kerana tayamum tadi hanya untuk menghilangkan mawanik, penghalang untuk kita melakukan ibadat. Dia bukan untuk mengangkat hadas sebagaimana pada wuduk dan juga pada mandi wajib. Oleh kerana itulah perbuatan tadi itu sama sahaja sekiranya kita bertayamum untuk mengharuskan perkara-perkara yang pada hadas kecil dan juga pada hadas besar. Contohnya lah, seorang tu dia berhadas kecil ataupun dia berhadas besar, dia tidak boleh solat kerana sakit yang tidak boleh kena air. Maka dia perlu bertayamum. Dia tak boleh nak guna air pada anggota dia. Maka cara dia sama juga. Kalaulah dia ni berhadas kecil dan juga berhadas besar, itu dia kena bertayamum sahajalah. Cuma jika sudah ada air, maka ketika itu wajiblah dia untuk mengangkat hadas besar dia kembali dengan dia mandi wajib. Adapun hadas kecil dia tadi tak ada masalah. Kemudian kita masuk pada perbahasan yang selanjutnya pada fasal yang ke-17 pada kata pengarang, faslun mubtilatut tayammumi salasatun. Perkara-perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Di sini penulis dia menggunakan terms ataupun istilah mubtilat, perkara-perkara yang membatalkan. Bukanlah dia guna nawaqid sebagaimana perbahasan di dalam nawaqidul wudu, perkara-perkara yang membatalkan wudu. Kerana istilah mubtilat itu diguna pakaikan oleh para ashab Syafi'iyah, ulama-ulama Syafi'iyah di dalam kitab-kitab mereka. Keseluruhan mereka menggunakan terms ataupun mustalahat mubtilatit tayammum. Dia orang tidak menggunakan nawaqid. Oleh kerana itulah pengarang dan juga pengarang-pengarang yang mutaakhirin
yang terkemudian semuanya menggunakan perkataan mubtilatit tayammum salah satu. Ada 3 perkara lah. Perkara yang pertama, kata musannif, ma abtalal wudu'a. Apa sahaja yang membatalkan wuduk, itu membatalkan tayamum. Perkara yang membatalkan wuduk, itu jugalah membatalkan tayamum. Ini sekiranya jika dia bertayamum bertujuan untuk ganti bagi hadas kecil. Contohnya, dia berhadas kecil, kemudian tidak ada air. Maka dia bertayamum. Kemudian selepas itu dia terkentut ataupun dia menyentuh perempuan ajnabi. Maka terbatallah wuduk dia kan. Maka apabila terbatal wuduk, maka itu juga membatalkan tayamum. Kerana tayamum ini merupakan gantian bagi wuduk. Maka segala perkara yang membatalkan perkara yang asal iaitu wuduk, maka itu terlebih aula untuk membatalkan gantian. Ya, benda yang ganti ni, kalaulah benda yang asal tu dah batal, maka benda ganti pun batal juga. Kerana tayamum ni adalah gantian bagi wuduk. Jadi kalaulah seseorang itu bertayamum kerana nak menggantikan wuduk dia, maka ketika itu bila mana berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk, maka terbatallah juga tayamum yang dia laksanakan. Tetapi sekiranya dia bertayamum tadi kerana hadas besar, nak ganti mandi wajib misalnya, maka tayamum yang dia laksanakan itu tidak terbatal apabila terdapat perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Jadi dia hanya diharamkan ketika itu untuk melakukan perkara-perkara yang diharamkan ketika berhadas kecil je lah. Tetapi untuk mandi wajib tadi yang dia gantikan untuk tayamum tadi itu tidak terbatal, tak ada masalah. Jadi ada perbezaan sekiranya tayamum tadi itu tujuannya untuk menggantikan wuduk pada hadas kecil, maka terbatal apabila kita melakukan ataupun terjadi perkara-perkara yang membatalkan wuduk. Tetapi sekiranya tayamum tadi itu kerana menggantikan mandi wajib, itu tidak membatalkan tayamum kita apabila berlaku perkara-perkara yang membatalkan wuduk tadi. Itulah ada perbezaan. Kemudian perkara yang kedua, kata musannif, wariddatu, iaitu murtad, keluar daripada agama Islam. Jadi murtad ini membatalkan tayamum kerana ianya merupakan taharah yang lemah. Jadi tayamum ni hanyalah taharah dhaifah, taharah yang lemah, hanya sekadar untuk membolehkan kita beribadat. Dia tidak mengangkat hadas, tapi hanya membolehkan untuk kita melakukan ibadat. Maka bila mana seseorang itu murtad, maka terbatallah tayamum yang dia laksanakan. Tapi kalau kita belajar hari itu tentang wuduk apabila seseorang itu murtad, itu tidak membatalkan wuduk dia kerana wuduk adalah taharah yang kuat. Contoh macam mana? Seseorang itu dia berwuduk, kemudian dia murtad. Tiba-tiba selepas dia wuduk, dia murtad. Kemudian dia masuk kembali agama Islam. Dia bertaubat, kemudian dia mengucap balik 2 kalimah syahadat. Jadi apabila dia kembali mengucapkan 2 kalimah syahadat, ketika itu adakah dia wajib kembali untuk dia berwuduk kembali untuk dia laksanakan solat misalnya? Tidak wajib, kerana wuduk dia tidak terbatal dengan dia murtad tadi. Akan tetapi sekiranya dia bertayamum, kemudian dia murtad, kemudian dia masuk balik agama Islam, adakah dia kena kembali untuk melakukan tayamum apabila dia nak solat? Wajib dia bertayamum semula kembali untuk dia laksanakan ibadat solat dia, kerana tayamum dia terbatal apabila dia murtad. Kerana tayamum hanyalah ibadat taharah yang dhaifah, yang lemah, hanya membolehkan untuk kita melakukan ibadat. Dia tidak sama martabat dia dengan wuduk. Oleh kerana itulah terbatal. Okey, itu yang kedua. Kemudian yang ketiganya, kata musannif, wa tawahhumul ma'i in tayammama li faqdih. Perkara ketiga yang membatalkan tayamum, iaitu ada sangkaan di dalam hatinya bahawa ada air. Dia sangkakan dalam hati dia bahawa ada air, sekiranya dia bertayamum kerana tidak ada air. Wa tawahhumul ma'i, bahawa dia bertawahum, dia ada sangkaan bahawa adanya air, in tayammama li faqdih, sekiranya dia bertayamum kerana tiada air. Jadi seseorang yang bertayamum kerana tak ada air, tiba-tiba selepas dia bertayamum,
dia merasakan di dalam hatinya ada air. Contohnya kerana dia lihat fata morgana. Contoh bila dia jalan ataupun dia berada di padang pasir, dia lihat ada fata morgana di hadapan dia. Maka ketika itu merupakan qarinah ataupun benda yang menyebabkan dia ada rasa tawahum bahawa di depannya ada air. Kerana fata morgana ni kita rasa nampak tu macam ada tumpukan air di hadapan kita. Maka ketika itu terbatallah tayamum yang dia ambil. Ataupun dia tengok ada awan mendung, rasa macam nak hujan. Maka ketika itu bila mana ada rasa tawahum di dalam hati dia, ada rasa sangkaan bahawa akan turun hujan, ketika itu terbatallah tayamum dia. Dan batal tadi ni sekiranya perasaan ini berlaku sebelum ataupun di luar sembahyang. Dia tak semaya lagi ataupun dia berada di luar sembahyang. Sekiranya dia berada di dalam sembahyang, dia telah semaya dah, tiba-tiba dia tengok awan mendung ataupun tiba-tiba dia terlintas di hadapan dia ada fata morgana, dalam hati dia pun terasa ada air. Maka bila mana dia sudah berada di dalam solat, tidak batal solat dia. Yang ni tidak batal tayamum dia sekiranya dia berada di dalam solat. Yang kita bicara ni sekiranya dia masih lagi berada di luar sembahyang. Ada pun tafsilan dia panjanglah dalam kitab-kitab fiqh. Itu tak ada masalah. Cuma di sini bila kata tawahum, maka terlebih aula sekiranya dia yakin adanya air. Contohnya bila memang dia nampak ada air, maka ketika itu batallah tayamumnya sekiranya dia bertayamum kerana tak ada air. Ini batas sekiranya dia bertayamum kerana tidak ada air. Akan tetapi kalaulah seseorang itu bertayamum bukan kerana tak ada air, contohnya anggota dia sakit ataupun dia berada di hospital dan berbalung, dia bertayamum, yang tu memang nampak ada air dah, tak ada masalah lah. Itu tidak membatalkan tayamum yang dia ambil. Yang batal ni sekiranya dia bertayamum kerana tak ada air. Jadi bila ada sangkaan ada dah air, ketika itu batal dah lah, kerana tidak ada perkara yang membolehkan untuk dia kekal dalam keadaan dia bertayamum. Baik. Ada pun perbahasan yang panjang tentang qada dan sebagainya, kita bicaralah dalam kitab-kitab yang lebih mendalam lah. Cuma ketika ini kita tak bincang. Cuma ada permasalahan yang dicantumkan dalam kitab Kifayatul Akhyar. Sekiranya seseorang itu dia tak jumpa air untuk berwuduk ataupun tanah untuk dia bertayamum, maka ketika itu wajib dia solat untuk memuliakan waktu sembahyang, yang mana kita nyatakan sebagai mana yang telah kita maklum, iaitu sembahyang hormat waktu. Bila mana kita tidak jumpa air ataupun kita tak jumpa debu tanah, contohnya kita berada di tempat yang memang tak ada air dan juga tak ada debu tanah, maka ketika itu wajib untuk kita solat hormat waktu dan kita wajib mengulangi sembahyang kita setelah mana kita berjumpa air. Kemudian ada satu lagi masalah apabila seorang itu bermusafir. Dalam perjalanan dia tak jumpalah ada air, melainkan dia jumpa satu bekas air ataupun teko yang dikhususkan untuk minum. Biasanya di tanah Arab, negeri-negeri Arab ni, dia sediakan bekas air di tepi-tepi jalan itu untuk minum. Ma'ul lisyurbi. Air itu hanya untuk minum, bukan untuk buat benda-benda yang lain. Jadi kalaulah dia nampak ada teko air ataupun bekas air tu, yang mana air tadi dikhususkan untuk minum, bukan untuk buat wuduk, lebih-lebih lagi lah nak basuh kereta ke, itu tak ada lah. Air tadi tu hanya untuk minum. Jadi adakah boleh dia gunakan air tadi tu untuk berwuduk, ataupun dia kena bertayamum kerana dia dikira tak jumpa air dah, hanya air tadi? Maka para ulama menyatakan wajib ketika itu dia bertayamum. Dia tidak boleh gunakan air tadi untuk berwuduk, kerana air tadi bukanlah dikhususkan untuk dia bertayamum. Air tadi dikhususkan untuk berwuduk. Jadi tak boleh, haram dia gunakan air tadi untuk dia berwuduk. Jangan memandang-memandang lah rasa kita ni rajin buat ibadat, kita ambil air tadi tu untuk kita berwuduk, tak boleh. Sahabat-sahabat kita yang berada di Mesir misalnya, ataupun negara-negara Arab, bila nampak gitu, nak ambil air tadi, dah tahu tiba-tiba rumah kita kan, tahu dah rumah kita tak ada air, kita pergi cari air yang air sabir tu, air sabir yang digunakan untuk minum. Air sabir, istilah orang Mesir guna air sabir. Tak boleh kita nak guna air tadi untuk kita berwuduk, kerana air tadi tu untuk minum. Ma'un lisyurbi, dia tulis dah, ma'un lisyurbi, bukan untuk kita
bertayamum. Ini dinyatakan oleh pendapat Imam Mutawalli lah dan juga Ar-Ruyani dalam mazhab Imam Syafi'i rahimahullah subhanahu wa ta'ala. Ni ma'ruf lah kitab, dalam kitab-kitab besar dinyatakan. Baik. Dia tanya, kalaulah seseorang itu solat dengan tayamum kerana tak ada air, tiba-tiba hujan, yang ni ada air, adakah dia tidak perlu hentikan solat juga? Sebagaimana yang nyatakan tadi, solat dia tak batal. Ada perbahasan yang dalam kitab-kitab fiqh, adakah lebih aula untuk dia berhenti ataupun tidak? InsyaAllah lah kita nyatakan pada minggu depan lah, pada masalah tersebut. Perkara itu detail sikit, adakah lebih aula ataupun tidak, InsyaAllah kita nyatakan pada minggu hadapan. Kemudian fasal yang ke-18, benda najis yang berubah jadi suci. Faslun alladhi yatuhuru minan najasati salasatun. Ada perbahasan yang mana sesuatu yang najis dia boleh berubah menjadi benda yang suci melalui ada proses yang dinamakan sebagai proses istihalah, iaitu cara perubahan sesuatu perkara yang berubah sifat dia daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain, yang mana kita namakan sebagai istihalah. Sebagaimana kita maklum bahawa ada perkara yang suci dia boleh berubah menjadi najis, begitu jugalah ada perkara najis yang boleh berubah menjadi suci melalui konsep istihalah. Yang ni kita boleh aplikasikan dalam kehidupan seharian kita lah. Kita boleh tengok selepas ini, ada perkara-perkara yang dia boleh berubah daripada sifat dia najis kepada sifat yang suci. Maka musannif rahimahullah subhanahu wa ta'ala menyatakan alladhi yatuhuru minan najasati salasatun. Benda-benda yang najis dia berubah menjadi suci. Jadi benda-benda yang menjadi suci, yang mana asal dia najis kemudian dia berubah menjadi suci, itu ada 3 perkara. Perkara yang pertama dinyatakan al-khamru idza takhallalat bi nafsiha. Arak yang berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Kita ada arak yang mana arak ini pada asalnya diambil daripada jus perahan anggur. Anggur kita perah, kita tumbuk-tumbuk dia, kita mesin dia menyebabkan dia keluar jus. Maka asal dalam bahasa Arab al-khamru itu adalah air perahan anggur. Kemudian dalam mustalahat fiqhnya dikatakan khamar ini iaitu segala perkara yang memabukkan, sama ada berasal daripada perahan anggur ataupun yang selain daripada anggur. Contohnya perahan madu ataupun kurma ataupun buah zabib ataupun mana-manalah perahan buah yang lain. Kalaulah kita perai itu menyebabkan dia boleh jadi mabuk, maka cecair yang memabukkan itu dinamakan khamar, dinamakan arak. Kerana khamar ni asalnya adalah perkara yang boleh menutupkan akal fikiran kita, maka itulah dinamakan sebagai khamar. Jadi kalaulah ada sesuatu perahan yang kita gunakan, perahan buahan, kita ada jus buah-buahan yang mana buah-buahan tadi itu telah menjadi arak, jadi maser, yang mana kalau kita minum boleh menyebabkan hilang akal kita. Maka khamar tadi dia boleh jadi suci apabila dia jadi cuka. Di sini ada satu konsep, iaitu ada konsep istihalah, perubahan. Pertama, kita ambil buah-buah tadi, kita hancurkan, kita perah, maka jadi jus. Ketika dia jadi jus, itu tak ada masalah lah, dia suci, kerana jus boleh kita minum kerana tidak memabukkan. Kemudian jus tadi dia boleh berubah menjadi arak apabila kita peram. Kita perai lama, jus anggur tadi tu dia jadi maser. Orang panggil dalam kitab-kitab fiqh Jawi lama dia sebut jadi gila. Dia jadi gila, dia mabuk menyebabkan dia jadi buih, dia jadi naik, maka menyebabkan dia jadi arak. Kalau kita minum ketika itu, dalam proses tersebut menyebabkan akal kita jadi hilang. Ketika tu dia jadi arak. Kemudian selepas mana dia jadi arak, dia akan melalui satu proses yang lain. Dalam beberapa masa dia akan turun, dia akan reda kegilaan dia tadi tu, dia akan jadi cukur. Dia jadi gila, dia mabuk, dia buih, dia naik. Ketika tu dia jadi arak. Kemudian sampai satu tahap selepas itu dia akan turun balik. Maka ketika itulah hasilnya cukur yang kita minum ataupun kita gunakan. Itu boleh tanyalah cara orang buat cukurnya gitu.
Yang ni sebelum dia jadi cuka tu dia akan jadi arak dulu. Jadi mabuk. Selepas dia hilang dah proses tu, barulah dia jadi cuka. Jadi dinyatakan di sini al-khamru idza takhallalat bi nafsiha, iaitu air ataupun perahan buah-buahan perkara yang memabukkan apabila dia telah menjadi cuka dengan sendirinya. Dengan maksud kita tidak memasukkan elemen ataupun perkara-perkara yang lain di dalam cecair tersebut yang menyebabkan dia boleh berubah. Tetapi sekiranya kalaulah kita masukkan sesuatu benda yang lain, sebab apa? Sebab nak mencepatkan proses. Kita belajar daripada guru-guru kita dan juga maklumat daripada ni lah, bahawanya kalaulah kita nak cepatkan untuk menghasilkan cuka, dia letak sesuatu benda yang lain untuk mencepatkan proses untuk menghasilkan cuka tadi. Contohnya dia letak sudu ataupun dia letak garfu di dalam bancuhan air tadi, yang mana ada proses kimikal berlaku ketika itu menyebabkan proses dia jadi cepat. Ataupun dia boleh memasukkan sesuatu benda yang lain, benda yang najis yang lain di dalam air tadi. Ni orang putih duk buat lah, orang non-Muslim dia buat lah cara nak buat arak ni kan. Dia ada cara dia, dia boleh menyebabkan rasa arak tadi tu jadi semakin sedap ataupun sebagainya. Jadi kalaulah arak tadi kita masukkan sesuatu yang lain, kalaulah kita masukkan sesuatu yang najis, maka arak tadi kalau berubah jadi cuka, tidak jadi suci secara mutlak. Tak jadi suci atas apa cara sekalipun, kerana kita telah memasukkan benda yang najis. Jadi bila kita masuk benda najis dalam arak tadi, kemudian arak tadi jadi cuka, ketika itu tak boleh kita nak guna cuka tadi. Kerana apa? Kerana kita telah memasukkan sesuatu yang ajnabi, benda yang asing, dan mana benda tadi pula adalah najis. Bila dia masuk benda najis di dalam khamar yang merupakan najis juga, itu menajiskan balik. Dia jadi najis double dua, kuasa dua. Ingat ngaji dia orang panggil najis kuasa dua. Najis boleh menerima najis. Ini ada satu konsep, najis boleh menerima najis, iaitu bila mana khamar dimasukkan sesuatu yang najis lain. Arak dimasukkan perkara najis yang lain ke dalam basuhan ataupun campuran air tadi, menyebabkan bila mana dia berubah jadi cuka, ketika itu tak boleh juga kita nak gunakan cuka tadi, kerana kita telah memasukkan sesuatu yang najis. Itu satu kategori. Kemudian kategori yang kedua, kalau kita masukkan sesuatu yang lain tetapi bukan najis. Contoh tadi kita masukkan sudu ataupun garfu. Ada orang dia masukkan nanas ke dalam buah lah, dia masuk buah nanas dalam cairan tadi, menyebabkan cepat jadi cuka. Maka kalaulah kita buang sudu tadi sebelum daripada dia jadi cuka, dan tidak tercerai daripada sudu tadi sesuatu perkara dalam cairan tadi, maka kalau kita buai dulu sudu tadi sebelum dia jadi cuka, dan juga tidak tersisa ataupun tidak tercicir sesuatu perkara ke dalam cairan tadi, maka hukumnya adalah suci apabila arak tadi jadi cuka. Dengan syarat mesti kita kena buai dulu sebelum mana dia jadi cuka. Sebelum dia turun mabuk dia tu, kita kena buai lain. Itu kategori yang kedua. Kategori yang ketiganya, sekiranya kita tak sempat nak keluarkan benda ajnabi tadi selepas mana dia jadi cuka, kita tak ada nak buat, tengok jadi cuka dah, maka ketika itu ataupun tercerai sesuatu perkara di dalam cuka tadi, maka ketika itu walaupun arak tadi telah berubah menjadi cuka tadi tidak boleh kita gunakan. Dia dihukumkan sebagai najis, kerana najis yang berada ketika mana dia jadi khamar tadi telah terlekat pada perkara ajnabi tadi. Contohnya pada sudu tadi, maka sudu tadi telah menjadi mutanajis. Maka bila mana dia telah menjadi cuka, maka cuka tadi hukumnya juga adalah mutanajis, kerana ada sudu yang ada dalam cairan tadi, yang mana telah menajiskan balik cuka yang telah jadi suci tadi. Jadi ada proses yang rumit sikit lah dalam permasalahan ini, maka kita kena perhatikanlah. Itu secara detail lah. Cumanya kita nak cerita bahawa kalaulah arak tadi tu dia berubah menjadi cuka dengan sendirinya, maka ketika itu bila mana dia jadi cuka, hukumnya adalah suci.
Kemudian kalaulah kita pindahkan daripada tempat teduh kepada tempat panah, ataupun tempat panah kepada tempat teduh untuk mencepatkan proses dia, itu tak ada masalah lah. Kata para ulama, tidak masalah kerana kita tidak memasukkan sesuatu perkara ke dalam cairan arak tadi. Kita hanya memindahkan dia, itu tidak ada masalah. Kemudian arak tadi ni kita boleh pecahkan kepada arak yang dihormati dan juga tidak dihormati. Jadi dalam permasalahan suci ni, arak yang berubah jadi cuka tadi itu tidak ada beza lah antara arak yang dihormati dan juga arak yang tidak dihormati. Ada beza kerana ni, terkejut ni, kata arak ni ada juga yang dihormati. Arak yang dihormati ni lagu mana? Muhtaramah dalam bahasa Arab, iaitu jus perahan buah yang mana kita peruh buah tadi tu dengan kosat untuk kita jadikan cuka. Kita peruh anggur misalnya, kita buat jus anggur, tujuan kitanya memang nak jadikan dia tu cuka. Tengok-tengok jadi arak. Maka ketika itu bila mana dia jadi arak tu orang panggil arak yang dihormati. Ataupun kita peruh sesuatu buah-buahan, jadikan air lah. Kemudian tanpa ada kosak gapo-gapo, bukan nak buat cuka, nak buat gapo, tak ada kosak, tak ada tujuan gapo, kita buat. Tengok-tengok air tadi tu kita sipir, tengok dia duk perai gitu, jadi masam menyebabkan dia jadi arak. Maka ketika itu juga kita namakan sebagai arak yang dihormati. Jadi arak yang dihormati ini kita tidak boleh buai lah. Kita tak boleh nak kita nak semata-mata nak pergi buai, tak boleh. Kerana tujuannya bukanlah nak jadikan arak. Tujuannya kerana benda lain. Kerana tujuannya nak buat cuka. Jadi tujuannya kita bukan tak sampai tujuan lagi lah maksudnya ketika itu. Tujuannya lepas tu. Selepas dia jadi arak, kemudian dia akan jadi cuka. Jadi ketika dia jadi arak tu, kita tak boleh nak buat. Contoh kita tahu, rumah ni nak buat cuka kan. Tengok-tengok kita pergi jalan rumah dia, kita tengok, ada arak air tadi tu, kalau kita tak tu boleh menyebabkan kita jadi mabuk. Adakah kita boleh kata, demo ni salah ni, demo buat arak ni. Kita pun nak pergi cuah air yang dia buat tadi, tak boleh. Sebabnya, perahan buah-buahan yang dia buat tadi tu, tujuannya nak buat cuka. Maka walaupun dia telah jadi arak ketika itu, kita tak boleh nak buat. Kerana dia ada proses lagi selepas itu, kerana dia kena ada proses yang lain untuk menjadikan dia kepada cuka. Jadi ketika mana dia jadi arak tadi tu, hukumnya adalah muhtaramah, dihormati, tak boleh kita buat. Itu satu kategori. Kemudian kategori yang kedua, ada arak yang tidak dihormati, iaitu arak yang mana kita ambil perahan buah-buahan, tujuannya memang nak buat arak. Maka ketika itu bila kita tahu tujuan tadi dibuat untuk buat arak, maka itu wajib untuk kita cuah air tadi. Dengan syarat mestilah orang yang tadi tu orang Muslim lah. Air perahan orang Muslim yang dikosatkan untuk buat arak. Jadi kita tanya dia, nak buat gapo ni air anggur ni? Dia kata, nak buat mabuk sikit ataupun nak buat jadi arak. Ketika itu wajib kita buat. Kerana itu adalah perkara yang haram. Akan tetapi kalaulah orang kafir yang buat, memang tujuan dia memang nak buat arak lah, dia nak buat wine, kan? Dia nak buat wine ataupun dia nak buat arak-arak lah, jenis-jenis arak tu, haram untuk kita pergi pecahkan ataupun kita cuahkan arak tadi. Kerana arak tadi hukumnya muhtaramah, dihormati. Itu hak dia untuk minum. Tetapi kalau orang Muslim yang dia simpan air perahan untuk memang nak buat arak, ketika itu wajib untuk kita pecahkan ataupun kita selerakkan air tadi. Kita buai air tersebut kerana arak tadi itu tidak dihormati. Itulah permasalahan dia. Itu yang pertama. Yang keduanya kata musannif rahimahullah, wajidul maitati idza dubira. Kulit bangkai apabila sudah disamak. Kulit bangkai ini bila mana sesuatu haiwan dia hilang nyawanya tanpa ada sembelihan syarak, itu adalah bangkai. Bangkai iaitu haiwan yang hilang nyawanya kerana tidak melalui sembelihan yang disyariatkan. Contohnya kena tepuh kereta ataupun kena tembok, maka itu dinamakan bangkai. Binatang tadi itu dinamakan bangkai. Jadi kulit bangkai itu hukumnya adalah najis.
Dia boleh berubah menjadi suci apabila disamuk. Samuk ni ma'ruf lah, kita gunakan sesuatu yang tengik untuk kita menghilangkan lebihan-lebihan lemak yang ada pada kulit tadi. Kemudian kita keringkan dia lah. Sekiranya kita masukkan dalam air, dia tidak kembali lah bau busuk ke apa. Itu adalah dinamakan sebagai konsep samuk. Sama ada kita gunakan perkara-perkara yang suci ataupun perkara-perkara yang najis. Perkara suci ni contohnya kita gunakan kulit delima. Kulit delima ni kita rasa pedih tangan kita, maka kita guna bila kita gosok kepada kulit binatang tu menyebabkan hilang lemak dia. Ataupun kita gunakan benda yang najis, contohnya najis burung merpati. Najis burung merpati ni dia panah, orang panggil tengik. Jadi orang nak samuk ni dia akan kumpulkan taik-taik burung merpati ni untuk dia samukkan kulit binatang ni, belular ni. Kerana dia boleh menghilangkan lemak-lemak yang ada pada belular tadi. Itu adalah konsep disamuk. Jadi di sini yang kita nak nyatakan ini iaitu kulit binatang yang mati, bangkai dengan sebab dia matilah. Walaupun daripada binatang yang kita tidak makan. Contohnya kalau kita benda makan tu tak ada masalah. Contohnya yang tidak makan ni, contohnya lagu mana? Kulit singa ke, kulit buaya ke. Yang itu adalah najis. Dia mati itu adalah najis. Jadi cara kita nak gunanya adalah kita guna samuk. Jadi kulit binatang yang tidak halal kita makan, contohnya kulit singa, kulit buaya, kulit bangkai kambing, kita tak ada nak sembelih maka itu dinamakan bangkai, maka hukumnya adalah najis. Maka caranya kita kena samuk dulu, barulah dia jadi suci. Adapun kulit binatang yang halal kita makan, kita sembelih lah. Contoh lembu kita sembelih rebel, kita sembelih molek lah, tak ada masalah. Hukumnya adalah suci. Itu adalah suci, tak ada masalah. Kulit binatang yang halal yang disembelih adalah suci. Kalau dia bangkai yang tidak disembelih, barulah dikira najis, kena samuk. Tapi binatang yang kita sembelih itu tidak najis, tak ada masalah. Jadi kulit bangkai binatang ni dia akan jadi suci apabila kita samuk, melainkan kalaulah binatang tadi tu binatang yang tidak suci pada kehidupan dia. Contohnya kulit babi ataupun kulit anjing, ataupun binatang yang lahir daripada keduanya lah, ataupun salah satu daripada babi ataupun anjing. Kalaulah kulit anjing babi ni tidak akan suci selama-lamanya lah, walaupun kita guna samuk, kerana zat dia tu adalah najis tu. Dia najis tu kerana zat dia, bukanlah kerana dia mati tadi, bukanlah kerana dia jadi bangkai. Sebabnya ketika hidup dia pun dia tu adalah najis dah. Jadi kalau lepas mati pun sama telah lah, kita tak boleh nak guna walaupun dengan kita samuk. Tapi kalaulah binatang tadi tu binatang yang suci, contohnya binatang yang halal kita makan, contoh lembu, kambing, itu suci selepas mana kita samuk. Contohnya lembu tadi kena langgar kereta. Jadi sayalah daging tu memang kita tak boleh nak makan dah. Caranya lagu mana? Kita siaplah kulit dia tu untuk guna. Jadi kulit tadi tu kita nak gunanya cara lagu mana? Kita kena guna dengan cara kita samuk dulu kulit tadi, barulah kita boleh guna. Ataupun binatang yang tidak halal dimakan, contoh buaya, ular, kita jumpa mati ular, kita bunuh ular, kemudian saja gitu rugi juga. Jadi kita ambil kulit tadi tu untuk samuk, tak ada masalah, boleh. Perbahasan tu panjang lah. Ada pun tulai bangkai, itu tidak suci. Tulai tidak suci lah. Yang suci hanya kulit. Kulit bangkai, tulang bangkai itu tidak suci, walaupun kita guna samuk tadi. Kemudian bulu-bulu yang ada pada kulit tadi itu, yang ada pada kulit itu juga tidak suci dengan kita samuk. Melainkan sedikit sahajalah, yang sikit-sikit sahaja itu jadi suci di sisi Imam Ibn Hajar, yang mana kekal, orang panggil terbaki tu, itu dikira suci juga di sisi Imam Ibn Hajar. Tetapi di sisi Imam Romli dia kata tidak suci juga, cuma dimaafkan daripada bulu yang sedikit. Jadi ada khilaf di sisi Imam Ibn Hajar dan juga Imam Romli. Imam Ibn Hajar kata bulu yang sikit tadi tu hukumnya adalah suci, tetapi di sisi Imam Romli dia tak suci tapi dimaafkan. Dia beza tu. Najis yang dimaafkan. Maksudnya boleh gunalah, tak ada masalah. Kalaulah bulu tadi tu hanyalah
bulu yang sedikit sahaja yang tinggal, yang berbaki pada kulit binatang tadi. Binatang yang bangkai, orang panggil maitah. Binatang yang mati dengan sebab tidak menggunakan sembelihan yang diiktiraf pada syarak. Dan perkara yang ketiga, wama sara hayawanan, iaitu sesuatu yang berubah menjadi binatang. Ni benda pelik. Dianya berubah menjadi binatang. Contohnya ulat hidup ataupun cacing yang hasil yang berlaku ataupun yang datang daripada bangkai binatang kan. Kita tengok ada binatang mati, tengok biasanya binatang mati ni bila lama tengok ada ulat ataupun cacing yang keluar daripada binatang tadi. Jadi hukum ulat tadi ataupun cacing yang hasil pada bangkai tadi, hukumnya adalah suci. Sesuatu yang berubah menjadi binatang. Begitu juga kalau kita ada buah. Ada buah, kita tengok ada ulat yang hasil daripada buah tadi. Maka ulat buah tadi pun kita hukumkan sebagai suci, tak ada masalah, bukan najis. Cuma sebahagian ulama yang mahir dalam mazhab Syafi'iyah, dia melihat kepada perbahasan ini yang menjadi haiwan ni, dia kata kemungkinan ulat ataupun cacing tadi tu dia bukan berasal daripada bangkai tadi ataupun daripada haiwan tadi ataupun daripada buah tadi. Dia kata kemungkinan ulat ataupun cacing yang ada tadi tu ada pada tempat tadi, bukan berasal daripada najis. Maka ini juga ada, boleh diterima pakailah. Ini kena tengok balik lah, kena tanya saintis lah ni lagu mana. Cuma perbahasan yang ada dinyatakan oleh para ulama, dia kata contoh ini tidak menepati lah. Maksudnya ulat tu hasil daripada bangkai. Cuma ulat tadi tu hasil ada pada bangkai. Dia ada situ. Sebelum mati tu dia tak nampak, tapi bila mati tu ada telur dia menyebabkan dia jadi ulat. Cuma dalam ni nak katanya, kalaulah sesuatu tu berubah jadi binatang, maka hukumnya adalah suci juga, tak ada masalah lah. Kemudian dalam kitab Syarah Nailur Raja dinyatakan ada satu perkara lagi yang berubah daripada sifat dia najis kepada sifat yang suci, iaitu darah. Darah apabila dia berubah jadi susu. Kita nampak contohnya ibu-ibu bila mana dia menyusu anak dia kan. Jadi susu itu asalnya adalah darah, maka hukumnya adalah suci. Begitu juga darah yang berubah menjadi misk, menjadi kasturi. Contohnya darah kijel, pusat kijel tu, dia asalnya adalah darah, kemudian dia berubah menjadi kasturi. Ataupun darah yang berubah menjadi mani, hukumnya juga adalah suci. Jadi ada 4 perkara lah yang mana asalnya adalah najis, kemudian dia berubah menjadi suci dengan konsep yang kita gunakan sebagai istihalah, perubahan satu sifat kepada sifat yang lain tanpa merubahkan, mengurangi zat dia. Zat dia sama tapi sifat dia berubah. Zat hakikat dia sama tapi dia berubah sifat dia, menyebabkan daripada dia najis kepada yang suci. Itulah perbahasan pada minggu ini. Sekadar apa yang mampu untuk kita laksanakan perbincangan kita pada malam ini. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mintalah Allah Subhanahu Wa Taala bagi manfaat apa yang kita pelajari daripada guru-guru kita, daripada ibu ayah kita, dan apa yang kurang itu daripada diri hamba yang rendah inilah. Mohon maaf atas salah silap. Ada teguran boleh boleh tegur untuk kita memperbaiki diri kita ni, sentiasa kita upgrade diri kita. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wasallam.